Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah pun subscribe channel saya. Pada yang belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk menekan butang subscribe. Okey, untuk konten kali ini kita akan bincangkan satu topik yang agak menarik, iaitu antara akaun SIN dan akaun standard, mana yang lebih selamat kepada trader baru. Okey, jom kita bincangkan. Terima kasih diucapkan kepada yang masih setia dengan channel saya. Okey, kita teruskan dengan konten pada kali ini, iaitu antara akaun SIN dan akaun standard, mana yang lebih selamat kepada trader baru. Okey, apa yang saya ulaskan pada kali ini adalah berdasarkan kepada pengalaman dan juga berdasarkan pengalaman dan juga pandangan saya sendirilah. Okey, kebiasaannya trader baru dia tidak akan menggunakan modal yang besar tau. Biasanya dia akan deposit sekitar 100 ke 200 pip lah biasanya. Ada yang deposit 50 dolar. Okey, kalau dia menggunakan akaun standard, bagi saya ia amat berisiko. Itu saya dah pun senaraikan beberapa kelemahan yang ada sekiranya menggunakan akaun standard dan modal yang kecil. Okey, antara kelemahannya adalah sukar untuk adjust risk percent mengikut nilai stop loss. Okey, dan yang kedua perlu SOP trading yang stop loss kecil dan tak berubah. Itu stop loss dia statik, tetap. Itu setiap kali entry stop loss dia sama saja. Itu mungkin setiap kali entry dia akan ambil stop loss kita 20 pip dan 20 pip saja. Tidak berubah-ubah stop loss. Okey, kalau macam tu akaun tu boleh grow lah. Dia perlukan SOP trading yang macam tu. Okey, seterusnya akaun standard lebih mudah untuk MC lah kalau 100 USD tu. Okey, sebagai contoh saya akan bagi di sini beberapa apa yang saya katakan, itu sukar untuk adjust risk percent mengikut nilai stop loss. Okey, kita tengok di sini ya. Biasanya trader baru ni dia tak akan menggunakan modal yang besar lah. Kita ambil di sini 100 USD ya, akaun standard. Okey, akaun standard dia lebih sukar untuk kita adjust risk percent sekiranya kita menggunakan akaun yang bermodalkan kecil lah, 100 USD ni contohnya kan. Okey, contoh risk yang kita nak di sini, setiap kali entry kita nak 5% sahaja setiap entry. Bila kena entry kita analisa, ada setup kita entry, dan bila kena stop loss kita nak dia rugi sentiasa 5%. Okey, di sini kalau akaun standard 100 USD agak sukar untuk buat lah. Sebagai contoh di sini, andaikanlah dia dah analisa teknik berdasarkan teknik dia, stop loss yang dia dapat 15 pip. Stop loss yang dah dapat 15 pip. Jadi dia akan entry sebanyak 0.03, iaitu 3 sen, untuk merisikokan 5%. Okey, contoh kalau dia entry 0.03, kena stop loss 15 pip, dia akan rugi 5%. Okey dan kalau guna TP dia akan dapat 10% lah, iaitu TP dia 30 pip. Okey, bagaimana kalau SOP dia tu, SOP yang digunakan, dia punya stop loss tu berubah-ubah. Ada kalanya 15 pip, ada kalanya 20 pip, ada kala 50 pip, tak menentu lah. Kita cuba buat pengiraan di sini menggunakan kalkulator yang telah pun saya buat ni. Okey, contoh tadi kalau 5%, 15 pip dengan entry 0.03, kita akan rugi 5% lah. Bagaimana kalau kita menggunakan, kalau stop loss dia 20 pip. Okey, kalau dia stop loss 20 pip, dia akan entry dengan 0.03 juga.
Okey, kita naik sikit-sikit lah. Kalau 25 pip. Okey, kalau stop loss dia 25 pip, dia dah analisa pula. Kalau dia, stop loss 25 pip, dia perlu entry 0.02 untuk merisikokan 5%. Okey. Contoh kalau stop loss dia 35 pip, dia perlu entry dengan 0.01. Sekiranya kena stop loss, dia akan rugi sebanyak 5%. Okey. Macam mana kalau dia 45, dia punya analisa tu 45 pip stop loss. Okey, dia bila sampai tahap tertentu, account standard ni dia tak dapat kecilkan lagi nilai entry dia. Okey, dia semakin besar stop loss, semakin kecil nilai entry sepatutnya untuk sesuaikan dengan risk persen yang kita nak. Okey, bila semakin besar stop loss di sini, dah account standard tak dapat lagi entry dengan lebih kecil daripada 0.01. Okey, di sini risiko kerugian akan bertambah lah. Contoh saya bagi stop loss 60 pip. Okey, nilai entry dia masih lagi sama, tidak berubah, tak boleh kecil daripada 0.01. Okay, kita cuba dengan account standard, dengan account sen. Account sen 100 USD, jika ditukar, dia buka account sen. Account sen dalam MT4 dia akan jadi 10,000 lah. Okey, ini 100 USD tau. 100 USD account sen dalam MT4 dia akan jadi 10,000 lah. Okey, jadi dengan nilai 10,000 ni, risk persen 5%. Okey, bagaimana dengan kalau stop loss dah 15 pip? Okey, dia perlu entry dengan entry dia perlu 3.33 lah. Okey, kalau stop loss dia 25 pip, dia perlu entry dengan 2.00. Nampak 25 pip dia masih lagi boleh adjust dia punya risk yang dia nak, mengikuti risk yang dia nak. Bagaimana kalau stop loss dah 50 pip? Dia boleh entry dengan 1.00 1.00 100 USD juga. Bila kena stop loss, dia akan tetap rugi dia 5%. Okey, macam mana kalau stop loss dah 100 pip? Adakah boleh lagi adjust? Ya, masih boleh adjust lagi, iaitu 0.5 dia perlu entry ya. Dia perlu entry dalam MT4 0.5. Stop loss dia 100 dan TP dia 200. Kalau stop loss dia 200, dia perlu entry dengan 0.25. Okey, di sini dia dapat mengurangkan risiko kerugian itulah. Okey, itu kita teruskan dengan perbincangan kita lagi, iaitu saya bagi di sini sebagai contohlah, contoh risk model yang saya risk model untuk terangkan lebih detail lah apa yang saya cuba sampaikan ini. Okey, andaikan ini menggunakan account standard. Okey, risk model yang pertama, account standard, biasanya trader baru dia akan deposit 100 USD contoh kan. Dia akan entry 0.01 biasanya lah, dan kebanyakan cikgu-cikgu akan ajar kalau 100 USD entry 0.01. Okey, ini account standard lah. Okey, jadi bila dia entry dengan 0.01, okey, dia perlukan SOP yang digunakan untuk yang ni, untuk teknik yang digunakan ni. SOP dia stop loss stop loss dan TP dia berubah-ubah. Ada kala besar, ada kala kecil, mengikut keadaan analisa di chart. Okey ya. Sekiranya dia entry 0.01 setiap setup yang ada. Bagi contoh di sini, contoh sebulan ada 10 kali entry, 10 setup. Okey ya, itu entry yang pertama, dia kena TP, kedua stop loss TP. Okey ya. Okey, entry pertama, contoh dia analisa, tengok stop loss dia 20 pip dan TP dia 40 pip. Okey, jadi
dia entry 0.01, jadi dia akan untung lah kat sini kan. Entry pertama, okey, dia untung dekat 40 pip. Okey, bila dia analisa pula, tengok-tengok stop loss untuk setup yang kedua 35 pip stop loss dan TP 70 pip, dan lebih malangnya dia kena stop loss. Tak apa, dia kena stop loss, dia kerugian. Lepas tu entry yang kedua, analisa lagi, stop loss yang perlu letak adalah 60 pip dan take profit 120 pip, dan dia kena stop loss lagi, jadi dia kerugian di sini 60 pip. Dia entry 0.1 juga ini pun. Okey, entry ke-4, ke-5, ke-6. Okey, di sini dia untung balik. Okey, di penghujung bulan, okey, kita akan totalkan lah stop loss yang dia dapat mengikut pip lah, sebab dia entry, setiap entry dia 0.01 saja. Dia tak buat pengiraan berdasarkan risk percent pengiraan yang saya tunjuk tadi tu. Okey ya. Di penghujungnya kita akan totalkan berapa yang dia dapat, iaitu TP 220 pip dan stop loss 275. Untuk mengira keuntungan, kita akan ambil untung tolak rugi, iaitu untung bersih lah. Untung bersih dia negatif 55 pip, iaitu pada bulan tersebut dia kerugian lah. Dia dah trade 10 kali, account dia tak dapat grow, tapi rugi lagi adalah. Okey, bagaimana kalau dia guna account sen? Dia gunakan account sen 100 USD. Account sen 100 USD. Dia entry, bukan setiap entry dia bukannya 0.1, tapi dia berdasarkan persen tau. Berdasarkan persen, itu dia akan dia ambil contoh di sini 5% setiap kali risk, setiap kali dia entry lah. Okey, dia menggunakan account sen 100 USD juga. Okey, dalam MT4 dia akan jadi 10,000 kan. Okey, setup yang sama. Okey, setup yang pertama yang sama dengan yang SOP yang sama dengan risk model yang pertama ni. Okey, dia stop loss 20 pip dan TP 40 pip. Okey, kita tengok di sini ya, kalau dia letakkan 100 USD sen, dia akan jadi 10,000, 5%. Stop loss dia ambil adalah 20 pip, TP dia 40. Okey, dia akan entry dengan 2.5, TP 40 pip. Okey, account dia berjaya grow 10%. Okey, lepas tu entry yang kedua 35 pip stop loss 35. Okey, dia akan entry dengan 1.43. Okey, dengan stop loss dia kerugian 5% lah. Okey, ni risk model yang kedua ni dia menggunakan persen, jadi dia kerugian hanyalah 5% lah, dapat dihadkan. Okey, seterusnya entry yang ketiga dia stop loss juga, setup yang sama. Entry yang keempat, kelima, keenam. Okey, ke 5, 6 untung dapatlah 10%, 5% balik rugi 10, 5%. Jadi di penghujung bulannya TP dia berjaya grow adalah 50%, iaitu setiap kali TP dia dapat 10%, 5 kali TP 50%. Lepas tu dia kena stop loss 5 kali, setiap kali entry dia rugi 5%, tolaklah 25% risk. Okey, jadi total keuntungan akaun dia pada bulan tersebut, akaun dia berjaya grow sebanyak 25%. Okey ya. Berbeza SOP yang sama, setup yang sama, stop loss dan TP dia nilai yang sama, tapi dia akaun yang pertama ni dia entry dengan 0.01 setiap kali entry, dan risk model untuk akaun yang kedua ni dia menggunakan persen, menggunakan risk persen. Okey, jadi dia berjaya untung lah. Okey, ni risk model untuk yang ketiga lah, risk model yang ketiga. Risk model yang ketiga ni dia menggunakan SOP yang berbeza daripada SOP yang kedua-dua ni tadi. Okey, ni SOP dia. Okey, ni SOP lain. Yang ni ini SOP yang sama, dua ni.
dan yang ni SOP yang berbeza. Okey, apa bezanya SOP ni adalah SOP ni stop loss dia 15 pip dan TP dia 30 pip. Okey, jadi di sini dia boleh menggunakan account standard lah, account standard 100 USD, di mana setiap kali entry dia, contoh di sini stop loss 15 pip dan TP dia adalah 30 pip. Okey ya, jadi total dia win 5 kali 30 di 30 pip, iaitu dia akan untung 150 pip, dan stop loss dia, total stop loss dia 75 pip. Jadi keuntungan bersih dia dapat 75 pip. Jadi akaun dia dapat grow. Okey ya, kesimpulan di sini dapat disimpulkan di mana akaun standard, jika akaun standard tu modal yang kecil sekitar 100 USD, dia perlu menggunakan SOP yang stop loss dan TP nya tidak berubah, iaitu setiap kali entry dia mestilah stop loss 15 yang sama. Kalau dia guna 20 pip lah, dan TP pun sama banyak, sama, itu 30. Kalau dia guna TP dia 40 pip dia semua tak boleh berubah. Di situ barulah dia punya account dia akan grow. Okey ya. Jadi bagi pandangan saya di sini, kalau nak menggunakan account standard dengan modal yang kecil, dia perlu menggunakan SOP yang stop loss kecil dan juga stop loss dan TP tidak berubah. Okey, kalau dia menggunakan SOP yang stop loss dan TP tidak menentu, iaitu kadang-kadang 20 pip ataupun 40 pip, tak berubah, dia berubah-ubah, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil ni kan. Okey, dia perlu menggunakan modal sebanyak 1000 USD standard, baru dia boleh adjust mengikut risk percent yang dia nak. Okey, tapi kalau dia tak mempunyai modal yang besar, dia perlu menggunakan akaun sen sahaja, 100 USD sen, barulah kita akan dapat grow akaun kita dengan cantik lah, seperti yang saya terangkan tadi. Okey ya, itu saja saya rasa perkongsian untuk kali ini. Saya harap apa yang saya cuba sampaikan ni anda boleh faham. Kalau tak faham boleh tanya, saya sedia membantu anda lah. Okey ya, itu saja. Kepada yang jumpa video saya ni di YouTube, yang belum subscribe, saya mohon jasa baik anda semua untuk subscribe. Bantu saya untuk kembangkan channel ni, bantu saya untuk bantu terbaru, buka minda masing-masing untuk terima apa yang saya sampaikan ini. Ini adalah biasanya ni apa yang saya bincangkan ini jarang diperbincangkan di dalam kelas-kelas yang ada lah. Biasanya kalau kelas memang diajar untuk menggunakan akaun standard lah, tapi di sini kalau modal kecil, bagi saya gunakan akaun sen. Okey ya, itu saja. Jangan lupa subscribe dan tekan button bell notification. Okey, dan share video ini sekiranya anda rasa video ini bermanfaat. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.